Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita untuk kelas matematik tingkatan 2. Okey, hari ini kita masih lagi belajar bab 11 transformasi isometri. Okey, untuk hari ini kita dah masuk standard pembelajaran 11.2.1. Okey, mengenal translasi. Okey, cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 212. Okey, yang kelas kemarin kamu dah belajar transformasi ada 3, iaitu translasi, translasi lagi. Apa yang kita dah belajar? 3 jenis transformasi iaitu translasi, pantulan dan juga putaran. Okey, ada 3 jenis transformasi. So, untuk hari ini kita akan mengenal dulu jenis transformasi yang pertama iaitu translasi. Okey, apakah translasi? Okey, translasi, ini maksud translasi ya. Translasi merupakan pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama. Okey, ini kata kunci penting. Translasi itu syarat dia mesti arah yang sama dan melalui jarak yang sama. So, ini kata kunci penting untuk translasi. Iaitu pemindahan semua titik pada suatu satah, arah sama, jarak pun sama. So, kamu kena ingat maksud translasi. Okey, di bawah suatu translasi, objek dan image. Okey, so kamu kena ingat balik kelas yang kemarin. Apakah objek, apakah image? Objek apa dia? Objek yang asal. Betul tak? Okey. Objek ni yang asal. Maksudnya sebelum mengalami transformasi. So, apabila telah mengalami transformasi, kita tak panggil objek, kita panggil image. So, ini yang baru. Maksudnya yang selepas mengalami transformasi. So, dalam translasi, di bawah translasi, objek dan image mempunyai. Okey, ada 3 ciri objek dan image untuk translasi. Ni ciri objek dan image dalam translasi. Iaitu bentuk sama. Maksud bentuk yang sama jika segitiga, objek segitiga, image pun segitiga. Jika objek bintang ada 5 bucu, image pun kena bintang yang ada 5 bucu. Bucu dia mesti sama dengan objek, tak boleh lebih. Itu yang dia kata bentuk yang sama. Saiz pula. Saiz pun kena sama. Saiz dan ukuran dia pun kena sama. Dan yang ketiga ni, orientasi yang sama. Orientasi apa dia? Maksud orientasi ada dalam kelas, ada dalam video kelas yang kemarin. Iaitu orientasi tu arah. Arah. Untuk translasi, arah objek itu mestilah sama. Maksudnya jika arah ke kiri, contoh bentuk segitiga, bucu A arah ke kiri. So, dalam untuk objek, bucu A arah ke kiri. Untuk image pun bucu A kena arah ke kiri. Dia tak boleh arah ke kanan. Itu maksud orientasi. Okey. So, nak bagi kamu faham, kamu lihat contoh kat bawah ni. Okey, kenal pasti raja yang menunjukkan translasi. Kenal pasti raja yang menunjukkan translasi. Berikan justifikasi. Mula-mula kamu kena kenal pasti. Adakah raja ini translasi atau bukan? Jika translasi, kamu tulis ya. Ataupun kamu tulis translasi. Kenapa kamu kata raja itu translasi? Kamu kena bagi sebab. Okey. So, kita lihat A. Okay, ada 2 raja anak panah kat sini. So, kalau kamu lihat anak panah ni saiz bentuk sama. Ciri yang pertama memenuhi. Bentuk sama. Iaitu anak panah. Kedua-dua anak panah. Saiz pun sama. Yang ketiga C. Orientasi. Sama atau bukan? Okay, ini yang penting orientasi. So, kamu lihat anak panah ni menunjukkan arah ke kanan. Betul tak? So, katalah kita katakan ini objek. Okay, objek. So, apabila mengalami translasi, image dia, arah anak panah mesti sama juga. Maksudnya dia arah menunjukkan ke arah kanan. So, betul dah? Betul tak? Kedua-dua ni menunjuk arah kanan. So, ketiga-tiga ciri translasi ada. Bentuk sama, anak panah, saiz pun sama dan orientasi pun sama. Maksudnya menuju arah ke kanan. So, jawapan kamu kena tulis ya atau kamu tulis perkataan translasi. Okey. Lepas tu kamu kena nyatakan justifikasi atau sebab kamu kata translasi. Kerana bentuk, saiz dan orientasi sama. Maksudnya ketiga-tiga ciri tu ada. Okey. Kita lihat pula B. Okey, B raja anak panah juga. Okey, raja anak panah. Satu anak panah ke arah kanan.
Satu lagi anak panah menunjuk arah kiri. Okey, jadi jawapan kamu, walaupun bentuk sama kedua-dua anak panah, saiz pun sama, tetapi ini bukan translasi. Kenapa? Kamu boleh tulis tidak ataupun bukan translasi. Ikut kamulah nak tulis apa. So, ini bukan translasi. Kerana apa? Kerana orientasi tidak sama. Ini alasan kamu, orientasi tidak sama. Maksud orientasi tidak sama, arah dia ni. Arah anak panah ni tak sama. Satu tunjuk kanan, satu tunjuk kiri. Tak boleh. Dia kena, kalau dua-dua tunjuk kanan, dua-dua kena kanan. Kalau dua-dua tunjuk kiri, dua-dua kena tunjuk kiri. Kalau dua-dua tunjuk atas, dua-dua kena ke atas. Kedudukan tempat tak apa. Berbeza kedudukan tempat tak apa. Yang penting, arah kena sama. Itu yang dikatakan translasi. Okey, kita dah habis 11.2.1. Sikit saja penerangan awal berkaitan dengan translasi. So, kamu kena faham ciri translasi objek dengan image mesti apa? Sama saiz, sama bentuk dan sama orientasi. Okey, itu ciri translasi. Okey, kita lihat pula 11.2.2, memerihalkan translasi menggunakan pelbagai perwakilan termasuk dalam bentuk vektor translasi. Okey, untuk tajuk ni kamu lihat buku teks muka surat 213. Okey. So kita lihat nota yang awal, vektor. Okey, perkataan baru untuk kamu hari ini, vektor translasi merupakan pergerakan yang mempunyai arah dan magnitud. Okey, itu maksud vektor translasi. Vektor juga diwakili dengan anak panah. Okey. Yang ketiga, penentuan translasi berdasarkan nilai dan arah vektor. Dan yang keempat, translasi boleh dihuraikan dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan. Okey, itu cara kita nak hurai translasi atau memerihalkan translasi menggunakan vektor. Okey. Dan jarak pergerakan serta vektor. Serta vektor iaitu, okey, kalau kita nak guna arah pergerakan, nak huraikan sesuatu translasi menggunakan kaedah menyatakan arah pergerakan, so kamu kena guna ayat yang padat, yang ringkas dan di dalam ayat tu mesti ada perkataan arah mesti melibatkan ke kanan, ke kiri. Ke kanan atau. Dia ada pasangan dia. Mesti mula ke kanan atau ke kiri. Diikuti ke atas atau ke bawah. Maksud di sini kamu kena faham nak ayat ni. So nak bagi kamu faham, nak bagi kamu faham, kamu kaitkan dengan koordinat, paksi X, paksi Y. Paksi X mengufuk, paksi Y mencancang. So untuk arah pergerakan, kita akan bermula, ayat kamu tu mesti bermula arah ke kanan atau kiri, iaitu paksi apa? Kanan kiri paksi X. Diikuti arah ke atas atau ke bawah, iaitu paksi Y. Senang kamu nak ingat. So kalau kamu lihat koordinat paksi X, sini asalan. So ini adalah kanan. Kan? Ini pergerakan ke kanan. Dia boleh sama ada pi kanan. Kalau dia tak pi kanan, dia pi kiri lah. Okey, itu saja. Sama ada dia pi kanan atau dia pi kiri. Macam tu saja. Okey. Kena faham juga. Okey, kalau ke kanan, okey, nombor positif. Kalau ke kiri, pergerakan kamu ke kiri, kamu kena letak tanda negatif. Ke kanan tak apa, tak perlu letak tanda positif. Tapi kalau pi kiri, kamu kena letak tanda negatif. Okey, begitu juga. Lepas tu baru diikuti ke atas atau ke bawah. Okey, ke atas ke bawah kita rujuk paksi Y. So paksi Y ke atas ke bawah. Okey. So Y yang atas ni positif lah. Ni atas positif, pasangannya bawah. Bawah sama macam paksi X tadi. Kena letak negatif. Okey, kalau kita lihat contoh kamu akan faham. Okay, so kamu tambah rajah ni. Rajah paksi Y dengan paksi X. Okay, so kalau kamu nak terang dalam bentuk vektor translasi, untuk cara A tu kamu kena buat ayat. Ayat kamu mesti ada perkataan kanan, kiri, diikuti atas atau bawah. Okay, dia ada dua je. Kalau kanan, pasangan dia mungkin atas. Kalau kiri, pasangan dia mungkin bawah.
Dia boleh jadi juga kanan, bawah, kiri, atas. So kita tengok situasi. Tapi kalau vektor translasi senang saja. Kita wakilkan dalam bentuk, kamu kena buat kurungan. So, kamu kena cari nilai A dan cari nilai B. Dah tutup kurungan. Ini cara nak tulis vektor translasi. Kamu kena buat kurungan yang panjang. Atas letak A, bawah letak B. Ini bukan pecahan tau. Jangan kamu letak macam ni pula. Kamu buat kurungan. Kamu letak A per B. Ada pelajar dia letak A per B. Yang ini salah. Ini salah. Vektor translasi yang ini. Yang ini A, bawah dia B. Lepas tu letak kurungan. Itu cara menulis vektor translasi. So, kalau kamu lihat dekat sini. Rajah kat sini. Ini adalah contoh vektor translasi lah. OP. So, kamu nampak ni. OP nampak anak panah ni. Kan tadi dia kata vektor juga diwakili dengan anak panah. So, OP dikenali sebagai suatu vektor. So, kalau kamu lihat kat sini, kita boleh tahu dah. O pergi ke P. So, dia bergerak pergi mana? Mesti bergerak pergi kanan. Lepas tu naik atas. Betul tak? So, itu pergerakannya. Pergi kanan, lepas tu naik ke atas. Sebab anak panah dia ke arah sini. So, kamu kena lihat anak panah ke mana. Itu cara kita nak memerihal translasi. Okey, ada tambahan nota berkaitan dengan vektor translasi. Okey, tadi saya dah terangkan cara nak menulis vektor translasi. Bentuk vektor translasi ditulis sebagai kurungan A, bawah dia B. Bukan A per B kamu kena sebut AB. Kurungan AB. A. Kita tengok yang A ni, yang atas ni. A mewakili pergerakan yang selari dengan paksi X. A tu adalah paksi X, iaitu paksi yang mengufuk. So, paksi mengufuk tadi apa? Paksi mengufuk sama ada dia bergerak pergi mana? Kanan atau kiri. Itu pergerakan A. Kanan atau kiri. Paksi X kena hafal ni. A tu adalah paksi X, iaitu kanan atau kiri. Kamu kena hafal. A bernilai positif. Tadi saya dah terang dah ni. A bernilai positif jika bergerak ke kanan. Yang saya sebut tadilah. Dan bernilai negatif. Nilai dia negatif jika ke kiri. So, kalau kanan, positif. So, positif kita tak tulis pun tak apa. Tapi kalau pergi kiri, wajib letak negatif. Dapat? So, tambahan nota rajah semua ni kamu kena tambah. Tepi ayat tu. Kamu tambah. Kita pergi pula B. A dah selesai, kita pergi pula B. B pula mewakili pergerakan yang selari dengan paksi Y. So, paksi Y ialah paksi yang mencancang. Paksi Y ialah paksi yang mencancang. So, dia ada pergerakan dia yang tadi itulah. Pasangan dia atas atau bawah. Atas atau bawah. So, B tadi pun sama. Bernilai positif. B bernilai positif apabila B positif jika bergerak ke atas. So, apabila bergerak ke atas, nilai dia akan jadi positif. Dan B tadi bernilai negatif jika bergerak ke bawah. So, jika bergerak ke bawah, kita kena wajib letak negatif. Positif tak wajib letak. Dan kita memang tak akan letak. So, kalau kamu nak bagi faham, kamu lihat rajah sini. Ada contoh. Yang ni objek. Objek. Dah label kat sini objek, image. So, bermakna objek bergerak ke image. Jangan terkalih Objek tu yang asal kan. So, objek ni akan bergerak pi ke image. So, objek yang asal, image ni yang baru. Maksudnya setelah mengalami transformasi jenis translasi lah. Sebab sekarang hari ni kita akan belajar translasi saja. So, bermakna kamu pilih satu bucu. Segitiga ni ada 3 bucu kan? 1, 2, 3. So, kamu pilih satu bucu saja. So, bucu yang ini. Katalah kita pilih bucu yang atas. Pasangan dia, bucu yang inilah. Pasangan dia bucu yang tu. Jadi, kamu kena tahu pergerakan daripada bucu objek nak bertemu bucu image tu dia nak pergi mana.
So, kalau dia bergerak pi ke kiri, ke kiri tak bertemu lah. Sebab tu dia bergerak. Ni nampak ni arah pergerakan ni anak panah. Pi ke kanan. Berapa kali? Berapa kotak? 3. Nampak tak? 3 kan? So, sebab tu ini positif 3 sebab dia pi kanan. Dia pi kanan positif 3. Okey. Lepas tu dia nak pi mana? Kalau dia pi atas, tak bertemu dengan bucu. So, dia kena turun ke bawah. So, nampak pergerakan ni. Anak panah pi ke bawah. So, bila dia pi ke bawah. Okey, tadi kan bawah kan? Bawah kena letak apa? Kena letak negatif. So, dia pi bawah berapa kotak? 2. Sebab tu kat sini nampak negatif 2. Okey, nampak negatif 2. So, itu pergerakan dia. Maksudnya dia pi kanan 3, dia pi bawah 2. So, cara kamu nak tulis dalam bentuk vektor, jawapan dia kamu tulis buat kurungan. Dia pi kanan 3, positif 3. Dia pi bawah 2, negatif 2. So, pergerakan untuk rajah ini dalam bentuk vektor translasi yang inilah. 3, negatif 2. Okey? So, cara kamu nak tulis jawapan. Okey. So, kita teruskan lagi dengan contoh. Okey, contoh berkaitan dengan vektor tadi. Okey, tentukan kedudukan titik P dalam rajah yang diberikan. Bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Okey, so ada titik P. Okey, A. Kita tengok situasi A. Titik P ini, okey, untuk situasi A, bergerak. Okey, waktu kamu baca soalan, kamu garis bulat kata kunci kat sini. Bergerak 2 unit kiri. Dan 3 unit bawah. Ni kata kunci dia. Sebab sekali kamu nak bergerak tu, kamu kena tahulah bergerak pergi mana, diikuti ke mana. Okey, so macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey, titik P ni dia beri dalam soalan. So, jawapan kamu akan jadi, okey, kita buat satu titik P. Okey, titik P. Okey, dia bergerak pergi mana? 2 unit kiri. Bermakna ni kamu buat pergerakan. 1, 2. Pergi kiri kan? Okey, dah 2 unit kiri. Lepas tu dia pergi mana pula? 3 unit ke bawah. So, 1, 2, 3. So, bermakna dia berhenti kat sini. Okay, dia berhenti kat sini. Yang ni titik yang baru. So, yang ni P. Bila dia pindah pergi sini mengalami translasi, dia akan jadi P apa? Itu saya dah ajar kelas lepas. Kalau objek P, image dia akan jadi P prime. So, kamu letak koma. Letak P, koma kecil atas tu. So, kamu kena tambah dengan pergerakan daripada P ke P prime ni guna pembaris lah. So, buat anak panah ke sini. Itu cara kamu menjawab soalan bentuk macam ni. Okey. Seterusnya kita lihat pula di titik P juga bergerak 5 unit ke kanan. Okey, 5 unit P kanan. Dan 5 unit ke bawah. Ni kata kunci dia, 5 unit kanan, 5 unit bawah. So, titik P duduk di sini. Okay, kamu buat satu titik label P. Okey, pergerakan dia dimulai dengan 5 unit P kanan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, stop. Lepas tu, dan 5 unit ke bawah. Okey, sambung pergi bawah 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. So, dia berhenti kat sini. Okey, buat dot. Okey, label P prime. P prime. Okey, ambil pembaris sambung daripada P ke P prime ni. Okey, guna pembaris lah. So, anak panah dia turun ke sini. Okey, dapat? Itu cara dah kamu nak jawab soalan macam ni. Okey, sambung lagi contoh yang tadi. Titik P juga. Okey, titik P untuk contoh C. Okey, bergerak 6 unit ke bawah. Satu saja pergerakan dia. Dia tak pergi kanan, dia tak pergi kiri, dia hanya pergi ke bawah. Okey, so jadi cara dia kita nak buat jawapan. So, ini adalah titik P. Okey, dia pergi ke bawah saja. So, bergerak ke bawah lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so dia berhenti kat sini. Okey, dan kamu tulis ini image, kamu letak prime. So, kamu sambung daripada P pergi ke P prime ni. Okey, guna pembaris. Okey, bagi tebal sikit. So, buat anak panah ke bawah. Okey, dan terakhir contoh D.
Titik P bergerak 3 unit ke kanan. So, titik P, kita buat dot P. Okay, pergerakan dia P kanan. 3 unit. 1, 2 dan 3. So, berhenti di sini. Inilah kedudukan P prime. Okay, jadi ambil pembaris sambung. Okay, dan anak panah bergerak ke kanan. Okay. So, itu cara kamu nak jawab soalan. Yang berbentuk macam ni lah. Dia bagi titik. Okey, seterusnya kita lihat contoh. Contoh diberi dalam bentuk rajah vektor translasi. Okey, tentukan vektor translasi OP berdasarkan rajah. Okey, berdasarkan rajah di bawah. Okey, so kalau kamu lihat kat sini, okey, daripada OP. So, A ni pergerakan dia. Iaitu pergi mana? Kanan lah. Betul tak? 1, 2, 3. So, bermakna A adalah 3 atau positif 3. Dan B dekat sini. B bermakna dia naik atas. 1, 2, 3. So, B pun 3. So, kanan 3, atas pun 3. Kanan positif, atas pun positif. So, jawapan kamu buat kurungan. A nilai dia 3. B pun nilai dia 3. Okey, itu cara kamu nak tulis jawapan. Okey, kita lihat pula B. Okey, pergerakan A. B ke mana? 1, 2, 3. So, A pergi kiri kan? 3 kali, so negatif 3. Okey, pergerakan B pula. Naik atas. 1, 2, 3. So, B naik atas. So, naik atas adalah positif 3. So, cara kamu nak tulis. Okey, kamu tulis A dahulu. A ialah tadi negatif 3 kerana bergerak pergi kiri, negatif 3. Diikuti naik ke atas 3. So, naik atas positif, so tak perlu tulis tanda positif. So, jawapan kamu akan jadi negatif 3, 3. Okey, C pula. Okey, pergerakan A. Okey, pergerakan A. 1, 2, 3. Kanan kan? So, kanan bermakna positif 3. So, pergerakan B. Okey, B. 1, 2, 3. Turun bawah kan? Ke bawah. So, bermakna B adalah negatif 3 sebab turun bawah. So, macam mana nak tulis jawapan? A positif 3. B negatif 3. Okey. So, itu cara dia. So, kamu kena ingat nota yang awal tadi. Kanan positif, kiri negatif. Atas positif, bawah negatif. So, kamu kena ingat. Yang ada negatif, wajib letak tanda negatif. Positif tak perlu letak. Okey, contoh yang berikutnya, dia bagi rajah. Okey, rajah bentuk lah. Bentuk segitiga, mungkin bentuk trapezium, bentuk sisi 4. Okey, segi 4. Okey, jadi kita kena tentukan translasi bagi rajah berikut. Okey, bila melibatkan rajah, kamu kena perhati betul-betul yang mana objek, yang mana image. Sekiranya kamu bergerak daripada image pergi objek, salah lah. Sepatutnya pergerakan kamu mesti bermula dari objek. Okey, so kalau kamu lihat kat sini, rajah yang di atas ni ada prime. Rajah yang bawah tak ada prime. So, bermakna ini adalah image. So, kamu label. Label dalam soalan. Supaya kamu tak tersilap pergerakan. So, Q adalah objek. Okay, Q adalah objek. Bermakna rajah segitiga yang bawah ni yang bergerak. Bukannya rajah segitiga yang atas tu. So, pergerakan ni adalah daripada Q ke Q prime. So, kamu kena pilih rajah yang betul. Kalau kamu silap pilih rajah, kamu akan jawapan kamu salah lah. Okey. So, senang saja. Dah kamu tahu, ini objek. So, kamu pilihlah mana-mana bucu. Katalah saya pilih bucu yang sini. Satu bucu saja kamu pilih. Okey. So, bucu yang ini akan bertemu bucu yang di atas ni. Okey, bucu image yang di atas. So, pergerakannya, kamu buatlah pergerakan. Guna pensel lah. 1, 2, 3. So, bermakna A dia 3. P mana 3 tu? P kiri. So, bermakna negatif 3 lah kat sini. Sebab dia P kiri. Okey, lepas tu dia P naik mana? Dia P kat atas kan? 1, 2, 3, 4. So, B dia adalah 4. 4 itu adalah positif sebab dia naik atas. Betul tak? So, ini adalah A. Negatif 3 ini adalah A. 4 ini adalah B. So, jawapan kamu
A adalah negatif 3, B adalah 4. Okey. So, kamu tak perlu buat ketiga-tiga bucu. Buat satu bucu saja. Pilihlah mana-mana bucu dan cari pasangan dia yang sepadan. Jangan silap bertemu bucu pula. Bucu tu mesti bucu yang sepadan. Okey, dapat? Okey. So, kita lihat pula rajah B. Pun rajah segitiga. So, langkah yang pertama, label dulu. Mana objek, mana image. So, yang ini nampak ada prime. So, bermakna ini image. So, nanti kamu buat latihan. Soalan yang ada rajah, kamu kena label dulu. Image dan objek. So, ini adalah, P ini adalah objek. Okay, so kita nak bergerak dari objek pergi ke image. So, katalah saya pilih bucu ni. So, kamu kena pasti bucu mana kamu nak pilih. Pastikan bertemu bucu yang sepadan. Okay, so pergerakannya akan bermula di sini. Okay, 1, 2, 3, 4. So, A dia adalah 4. Dan bergerak ke kiri bermakna negatif 4. Okey, diikuti pergi ke bawah. 1, 2, 3. So, B dia adalah 3 dan ke bawah. So, 3 ke bawah. So, negatif 3. So, bermakna A dia negatif 4. B dia negatif 3. So, jawapan kamu negatif 4. Negatif 3. Okay, so kalau kamu tak letak negatif, salah jawapan kamu. Sebab dia bergerak pi kiri dan dia diikuti bergerak pi ke bawah. Dan yang terakhir, contoh C. Okay, kita lihat. Kita label dulu yang ini adalah image. Atas adalah objek. Okay, so kalau kamu lihat dekat sini, pergerakan dia bermakna dia akan bergerak satu sajalah. Sama ada dia pergi kiri saja atau dia pergi kanan saja. Dia juga boleh jadi pergi ke bawah saja atau ke atas saja. So, kalau kamu lihat, so kita nak pilih bucu mana? Bucu yang inilah. Objek lah. Kita pilih bucu objek dulu. Pasangan dia dekat sini, image. So, pergerakan dia turun ke bawah lah. Dia tak pergi kanan, dia tak pergi kiri. So, dia turun ke bawah saja. So, berapa unit? 1, 2, 3. So, dia pergi ke bawah bermakna A dia tak ada lah. Dia tak pergi kanan, dia tak pergi kiri. So, A dia tak ada bermakna sifar. Okay, lepas tu dia pergi ke bawah iaitu B. B pergi ke bawah ialah 3 unit. So, negatif 3. So, jawapan kamu macam mana nak tulis? A tak ada pergerakan. So, sifar. B pergi ke bawah negatif 3. So, jawapan kamu akan jadi sifar negatif 3. Okey, sampai di sini saja kelas kita untuk pagi ini. Untuk kelas hari ini, saya nak kamu buat jom cuba 11.2. Okey, buku teks muka surat 218. Kamu buat soalan nombor 1 sahaja. Dan juga saya nak kamu buat menjana kecemerlangan. Buku teks muka surat 237. Okey, saya nak kamu buat soalan nombor 1 dan nombor 2 sahaja. Okey. So, perhati raja dalam soalan, baca kehendak soalan dan fahamkan kehendak soalan sebelum kamu menjawab. Okay, selamat belajar dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.